Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mukjizat perkataannya itu mukjizat. Ayat itu mukjizat. Dan ia memberi kesan kepada hati kita. Itu mukjizat. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang ni yang degil sangat, malas nak dengar cakap orang tua dia, yang suka derhaka, yang tak mau dengar cakap macam-macam lagi dah, ada macam-macam hari ni, nakal seumpamanya, banyak kan bagi dia dengar Quran di rumah kita. Contohnya kita pasang Quran. Jangan duk pasang duk Bollywood, Hollywood, Playwood apa semua ni. Kita pasang Quran biar dia dengar. Cuba kita tengok siapa yang lebih ganas, yang lebih samsing, lebih gedebe daripada Umar Al-Khattab. Saya rasa orang hari ini, jahat-jahat orang ini lah, tak boleh challenge Umar Al-Khattab pada zaman jahiliah. Umar Al-Khattab, jahat-jahat dia minum arak tu biasalah Umar Al-Khattab. Bunuh anak pun biasa Umar Al-Khattab. Bunuh orang lagi biasa. Penampar orang pun tak ada apalah. Sembah berhala pula. Umar Al-Khattab sembah berhala, tuan-tuan. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ditakdirkan Umar Al-Khattab yang satu ketika sampai tahap kesamsingannya itu tinggi, kegedebeannya itu memang tinggi. Waktu itu sampai ke tahap dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Sampai tahap macam tu. Mana ada orang macam tu hari ni? Jahat tak jahatnya? Dia nak pergi bunuh Nabi SAW, tuan-tuan. Maka ketika mana nak pergi bunuh Nabi, dalam perjalanan itu dia tersempak dengan seorang lelaki. Kau tak silap saya, lelaki itu daripada Bani Zuhrah. Lelaki itu tanya pada Umar, "Hai Umar, nampak ni kamu ni dengan pedang tersisip di pinggang ni nak pergi bunuh siapa ni?" Lelaki itu tanya. Umar kata, "Aku nak bunuh Muhammad. Aku tak tahan dah dengan Muhammad ni. Kok mana pun hari ni, dead or alive, aku nak bunuh dia." Macam tu lebih kurang kan. Tuan-tuan, lelaki ni nak perangat lagi Umar. Nak bagi Umar rasa lagi hangat hati lah. Umar, dia kata, "Umar, apa ni kamu nak bunuh Muhammad? No, pergi tengok adik kamu. Adik kamu sendiri yang kamu sayang, dia pun ikut agama Muhammad." Tuan-tuan, Umar waktu tu lagi hangat hati, lagi hot temper, lagi marah. Mana boleh, dia kata. Adik dia perempuan, tuan-tuan. Nama adik dia Fatimah binti Al-Khattab. Dia Umar bin Al-Khattab. Dulu zaman tu ramai nama Fatimah. Anak Nabi bernama Fatimah kan. Fatimah binti Al-Khattab, adik dia. Dan adik dia kahwin dengan seorang laki-laki, sahabat Nabi nama dia Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan, Umar dengar macam tu dia marah. Dia kata, "Tak apa, aku nak tengok. Aku nak tengok adikku. Kalau betul aku cincang dia." Begitulah seolahnya begitu. Maka Umar patah balik pergi ke rumah adik dia. Tuan-tuan, bila sampai ke rumah adik dia, rupa-rupanya memang betul. Adik dia waktu itu, dua suami isteri. Sa'id bin Zaid, suami Fatimah binti Al-Khattab, adik senama, dua-dua orang ni dah masuk Islam, maka belajar Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Bila masuk Islam, kita jangan Islam pada namanya, kita nak kenal Islam tu apa? Pertama sekali kita kena dampir dengan Quran. Kita kena tahu isi kandungan Quran. Macam tu juga sahabat Nabi. Fatimah binti Al-Khattab masuk Islam. Suami dia Sa'id bin Zaid masuk Islam. Jadi maka nak kenal Quran. Bila nak kenal Quran pada waktu itu, maka belajar pada seorang sahabat yang lain yang awal lagi masuk Islam, nama dia Khabbab bin Al-Arat. Jadi belajar Quran. Umar sampai. Bila sampai depan pintu rumah, dengar baca, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Baca ayat Quran. Umar sambil duk marah tu dengar juga ayat Quran tadi ni. Tetapi marah punya pasal dia terus masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, tuan-tuan, apa berlaku? Yang mula-mula lari siapa? Tok Quran lari dulu. Mana boleh tahan, tuan-tuan. Umar silat-silat kena bunuh. Ni tak apalah, Fatimah ni adik, Sa'id ni adik ipar. Khabbab ni orang lain kan. Dia datang mengajar je, dia lari menyorok. Dia menyorok, tuan-tuan, dia menyorok. Umar masuk. Tak ada nak cakap apa lagi. Dia baru tanya, "Kamu ikut agama Muhammad ke?" Tak ada nak jawab. Pam, dia sepak. Penampar Umar. Lebih teruk daripada penampar Jepun lagi. Pam, dia bagi. Tergolek.
Mula-mula dia tampar adik ipar dia. Sebab orang lelaki-lelaki gentleman, tuan-tuan, tampar lelaki-lelaki dulu. Jatuh-jatuh berdarah hidung, berdarah. Oi, itu dia punya tamparan Umar. Waktu itu Fatimah adik pada Umar bangun nak tahan abang daripada tampar suami dia. Pam, Fatimah Al-Khattab adik Umar suami kena tampar juga, tuan-tuan. Tergolek pula, berdarah pula. Pada waktu itu bangun dua suami isteri ni menyatakan kepada Umar, "Ya abang Umar, wahai abang Umar, abang nak bunuh kami, bunuhlah. Kami tak peduli. Sebab apa? Kami tetap beriman pada Allah dan Rasulnya. Kami beriman pada Allah dan Rasulnya." Umar bila dengar macam itu terkejut. Kaget. Ish, hebatnya pegangan adik aku ni, dia kata. Lepas tu bila dia reda sikit, dia ada kemarahan. Biasalah orang tengah marah tu, dia sepak je kan. Tapi bila lama sikit masa tu, dia bila berfikir, fikiran dia makin normal, dia bertanya, "Tadi aku dengar kamu baca ayat apa? Mai aku nak tengok." Ayat Quran tu. Umar tadi nak masuk rumah, dia dengar dah ayat Quran. Ayat Quran yang dia baca surah Taha tadi ni. Jadi dia nak tengok apa dia. Fatimah tak bagi, tuan-tuan. Fatimah kata, "Tak boleh. Tak boleh. Abang kotor. Lagipun kalau bagi kat abang sikit, abang koyak." Dan sebagainya. Dulu Quran dia dalam lembaran-lembaran. Dia bukan maswah macam kita satu buku tu tak. Lembaran-lembaran. Selai-selai. Jadi Fatimah waktu tu sorok lah pegang kat belakang begitu. Umar janji, dia kata, "Tak apa, aku nak tengok je. Aku janji aku tak koyak, aku tak pijak, aku tak hina dia." Setelah mendapat perjanjian daripada Umar, Fatimah adik Umar bagi Umar baca. Umar pun ambil Quran baca. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tuan-tuan, bila dia baca tu sebab. Jadi dia dengar tu dia rasa dah something ayat Quran ni memang dia menusuk dalam jiwa dia. Pula tu dia baca pula. Bila dia baca ni dia dapat rasa. Dia orang Arab, tuan-tuan. Umar orang Arab. Dia tahu bahasa Arab. Dia kenal alif bata tu, dia kenal. Jadi dia tahu bila baca tu ayat ni, dia tahu ini bukan ayat daripada sastrawan. Tidak. Bukan daripada penyair-penyair, pemuisi-pemuisi. Tidak. Lalu bila Umar baca, dia terkejut. Lalu dia menyatakan ini bukan ayat biasa. Dan ini bukan daripada manusia. Ayat ini sangat-sangat hebat, menusuk jiwa. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, Quran tadi hak menyorok tadi, Khabab Al-Arak tadi keluar, pak dia keluar. Absyir ya Umar, absyir ya Umar, berita gembira untuk kamu, bergembiralah Umar. Umar pun terkejut. Mai mana ni kawan ni? Tiba-tiba keluar aja. Dia kata, "Tak apa tadi. Aku menyorok takut kat kamu tadi ni. Cuma aku nak cerita, wahai Umar. Bila aku tengok kamu puji Al-Quran, aku nak bagi tahu kepada kamu berita gembira." Kerana apa? Nabi SAW pernah berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain." Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dua Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Tuan-tuan, sekarang bila aku tengok kamu puji Quran, aku nampaklah bahawa seolah-olah kamu ni akan menerima Islam. Tuan-tuan, Umar jadi sejuk hati waktu itu. Setelah mendengar ayat Quran, setelah baca Quran, dia sejuk hati sehingga kan dia bertanya, "Di mana Muhammad?" Dia tanya Nabi itu, bukan nak pergi bunuh Nabi dah. Dia bertanya Nabi itu, rupanya Nabi mengucap dua kalimah syahadah. Bila Umar berjumpa dengan Nabi, dia mengucap dua kalimah syahadah depan Nabi, disambut dengan laungan takbir Allahu Akbar oleh para sahabat yang berada di sekeliling Nabi. Subhanallah, tuan-tuan, kita tengok ni. Cerita ni sebenarnya nak menggambarkan kepada kita, itu mukjizat Quran. Seorang yang begitu ganas, gedebeh, samsing pada zaman jahiliahnya, tetapi apabila dia mendengar Quran, dia membaca Al-Quran, Al-Quran itu masuk dalam hati dia. Hati kita ni, tuan-tuan, keras macam mana pun, dia macam batu lah, batu keras. Tapi bila air jatuh, tap, air jatuh tu, dia kena dekat batu, kena sikit, tak apa lagi, kena lagi. Lama-lama batu yang keras itu dia melekuk, kena dia air. Walaupun air hanya satu titik je. Nak cerita, begitu juga hati kita. Bila kita dengar Quran, kita baca Quran, Masya Allah, Quran itu ada mukjizat. Dia akan dapat memberi menusuk dalam jiwa kita. Pada ketika itu, kita akan mudah menerima kebenaran dan kita akan nampak jalan depan kita, jalan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat kisah Umar memberi pengajaran kepada kita. Seteruk-teruk orang macam mana pun, kalau kita nak baiki dia dengan Quran, kita hampirkan dia dengan Quran, kita hidupkan ruh Quran dalam jiwa, dalam hati dia, maka pada ketika itu insya-Allah dia akan jadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sikapnya boleh berubah, akhlaknya semakin baik insya-Allah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita Quran itu ada mukjizat. Itu kata mukjizat, kelebihan Quran yang tidak dapat ditandingi oleh perkataan-perkataan lain. Sebab mukjizat ini kalam Allah, perkataan daripada Allah Ta'ala. Antara contohnya lagi saya nak sebut juga, bagaimana Quran, mukjizat dia menggunakan perkataan. Perkataan yang digunakan Quran ini memang tepat. Memang tepat. Contohnya, bila Quran sebut dalam surah Al-Qadar, saya rasa kita hafal surah Al-Qadar. Semua orang hafal surah Al-Qadar. Tambah-tambah bila datang bulan Ramadan, kita akan baca surah Al-Qadar kan. Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alfi syahr. Dan seterusnya lah. Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Cuba kita tengok sikit ayat ini. Kita ambil contoh je. Allah Ta'ala kata, Inna anzalna. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, kalau kita faham, penggunaan perkataan anzalna bermaksud turun sekaligus. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kata Allah, turun sekaligus. Itu perkataan anzalna. Kalau turun sikit-sikit, Allah Ta'ala kata, Inna nazzalna. Itu nazzalna, baru turun sikit-sikit. Tapi sekarang ni turun, Inna anzalnahu. Turun sekaligus. Dengan penggunaan perkataan itu, bermaksud Quran turun sekaligus. Macam mana ni Quran turun sekaligus? Kadang-kadang yang kita faham, Quran turun kepada Nabi SAW sikit-sikit selama 23 tahun kan. Sebenarnya tentang Quran ni, dia ada 2 peringkat penurunan. Ini kita kena mengaji. Kita kena belajar, kita tahu. Quran ini ada 2 peringkat penurunan. Ada setengah ulama kata 3 peringkat. Yang kata 3 peringkat tu, yang pertama, Quran ini turun daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Itu peringkat pertama. Tapi ada setengah ulama kata memang itu kalam Allah, tak sebutlah turun daripada Lauh Mahfuz tu. Jadi dilihat 2 peringkat. Yang pertama, Quran itu yang tersimpan, memang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Penurunan peringkat pertama diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah. Baitul Izzah, langit dunia. Itu penurunan peringkat pertama. Peringkat kedua barulah turun kepada Nabi SAW. Turun secara berperingkat-peringkat selama hampir 23 tahun. Baik. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada ayat ini, ayat yang saya baca surah Al-Qadar tadi, Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala kata kami turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Jadi, ayat ini menunjukkan penurunan yang mana? Sudah tentu penurunan yang pertama. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sebab waktu itu diturun sekaligus. Lengkap 30 juzuk, 114 surah. Yang bermula daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Nampak? Jadi, kalau kita tengok ayat surah Al-Qadar menceritakan tentang penurunan Quran 30 juzuk, 114 surah. Rupa-rupanya hebat tak hebat surah Al-Qadar. Kalau kita membilang perkataan surah Al-Qadar ini, kita akan dapati bahawa surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan. Seolah-olah mewakili 30 juzuk Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Dan juga huruf dalam surah Al-Qadar ini, tuan-tuan, huruf dia ada 114 huruf. Seolah-olah mewakili 114 surah Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Apakah ini satu kebetulan? Ataupun itu juga menunjukkan salah satu i'jaz, mukjizat, keistimewaan Al-Quran yang boleh mendatangkan ayat yang begitu rupa yang sangat-sangat hebat. Di samping maknanya, perkataannya, bilangannya pun memberi keistimewaan yang sangat-sangat hebat. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu kalau orang kaji Quran, tuan-tuan, Masya Allah, kalau sesiapa kaji Quran, dia akan dapati kebenaran Al-Quran tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu. Kalau ragu juga tu memang bukan manusia lah. Memang ego, sombong, bongkak sungguh lah. Macam golongan Yahudi lah. Golongan Zionis, golongan Yahudi. Ya, mereka itu memang tahu kebenaran Al-Quran. Bahkan mereka kenal Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Golongan Yahudi ni, mereka kenal Nabi ni macam kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal sungguh.
tetapi sifat sombong, sifat ego yang mereka mewarisi daripada sifat iblis laknatullahi alaih menyebabkan mereka tak terima. Alasan satu je, sebab Nabi Muhammad bukan di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad di kalangan orang Arab, mereka tak terima. Maka terlampau fanatik kepada bangsa mereka. Maka fanatik kepada keturunan mereka waktu itu. Walau mereka kenal Nabi SAW, maka kenal ayat Quran yang dibuat oleh Nabi itu benar, betul. Tetapi maka tak terima. Sebab apa? Sebab ego. Sebab sombong. Ini perangai Yahudi. Sebab itu orang yang tak terima Quran, tentu orang itu sombong. Orang ego. Sebaliknya kalau orang yang betul-betul kaji Quran, dia kaji Quran, dia akan dapati kebenaran Quran. Saya teringat kepada satu kisah. Seorang yang orang Scotland, Scottish, orang putih lah, orang Inggeris. Dia ni buat kajian tentang kulit manusia. Kulit manusia, tuan-tuan, dia buat kajian. Cerita ni lama dah, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Dia buat kajian tentang kulit manusia. Kulit manusia ni, tuan-tuan, bila terbakar kena api. Kalau api kena sakit kan? Sakitlah. Siapa yang tak sakit kena api, tuan-tuan? Sakit. Tetapi nak ceritanya, tempat itu dikenakan api pula. Api kena sakit, bagi pula api. Bila kali kedua dan kali seterusnya, tempat yang sama yang kena api sakit tadi, kali yang kedua dan seterusnya dah tak rasa sakit dah. Tentu tak percaya, tuan-tuan? Try tengoklah. Kan? Memang tak rasa sakit dah. Kali pertama yang sakit. Tapi subhanallah, kawan ni, orang putih ni, dia bila orang duk sebut tentang Quran ni hebat, Quran ni mukjizat, mendahului sains dan teknologi sebagainya, dia pun cari dalam Quran. Ada tak dalam Quran cerita tentang kajian dia ni? Rupa-rupanya dia terkejut, tuan-tuan. Rupa-rupanya, kalau tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 56, tuan-tuan boleh rujuk ya. Kalau ada Quran, boleh rujuk. Tengok. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, kata Allah, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab ila akhiril ayat. Allah Ta'ala cerita, sesungguhnya innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Mereka tak beriman, yang tolak ayat Quran, tak mau terima. Saufa nuslihim nara, kata Allah, kami akan panggang, akan bakar mereka dengan api neraka. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali masak, kulit mereka dibakar. Setiap kali kena bakar tu masak, baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah, kami akan tukar dengan kulit yang baru. Sebab apa? Sebab biar je lah patutnya kena bakar kan? Tak. Allah Ta'ala kata, tak. Terbakar je, masak, ambil kulit baru, tukar. Masak, ambil kulit baru, tukar. Sebab apa? Liyadhuqul azab. Supaya mereka terus merasai sakitnya, azabnya api neraka tersebut. Tuan-tuan, itu menunjukkan bahawa kulit kita ini, kalau kena sekali, itu bakar, sakit. Lepas tu kena pula tak sakit dah. Sebab tu Quran kata, tak apa, memang lagu tu. Memang macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bila masak, terbakar, ditukar yang baru. Biar sakit itu berterusan. Maknanya kesakitan itu, dia akan rasa balik sakit. Habis sakit, rasa. Habis sakit, mana sakit tu tak pernah berhenti. Bagi penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang putih ni bila tengok macam tu, dia terkejut. Itulah Quran yang turun 1400 tahun dulu. Yang mana ada kajian-kajian saintifik pada waktu itu. Tetapi orang dulu, sahabat-sahabat Nabi ketika Quran diturunkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami yakin ini ayat Allah Ta'ala. Mereka tidak ragu-ragu. Tuan-tuan, walaupun mereka kadang-kadang tak tahu apa hikmahnya. Hari ini bila kita buat kajian, kita dapati Masya Allah. Memang Allah Ta'ala turun 1400 tahun dulu dah cerita tentang sesuatu kajian yang orang hari ini baru jumpa sebenarnya, baru dapat keputusan rezaknya. Akhirnya pemuda ini, tuan-tuan, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, itu kita nak cerita Quran ada mukjizat. Kalau dikaji, kita akan dapat rasa nikmatnya Quran ini. Sebab tu Said Qutb dalam buku Fi Zilalil Quran, dalam muqaddimah Fi Zilalil Quran, dia kata apa? La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasainya.
Orang rasa ni nak kena beramal, tuan-tuan. Kita nak cerita tak boleh. Tapi kalau kita rasa, kalau kita beramal Quran, kita baca Quran, kita baca. Once bila kita baca saja, tuan-tuan, ketenangan sudah menusuk dalam jiwa kita. Saya pernah jumpa ada seseorang. Dia berjumpa dengan saya, dia cerita kepada saya sendiri. Dia kata, "Ustaz, dulu saya ni panas baran, Ustaz." Dia cerita kat saya. "Saya ni panas baran, silap sikit saya bergaduh dengan isteri saya. Kan, kalau isteri lambat masak, saya tumbuk, tuan-tuan. Tumbuk dinding lah, tak tumbuk isteri. Kita masuk kes polis lah. Tumbuk dinding, sakit tangan, tak apa. Jadi saya hot temper, panas baran, tak tenteram. Bergaduh dengan isteri. Dia kata, sekurang-kurangnya 4 hari tak bercakap. Itu paling kurang. Mungkin lebih lagi. Paling kurang perang dunia dia dengan bini dia. 4 hari tak bercakap. Tuan-tuan, kenapa? Tak tenang hidup dia. Tapi nak dipendekkan cerita, tuan-tuan, bila dia dah melalui jalan hidayah Allah, dia baca Quran. Dia baca Quran. Dia beritahu saya sendiri, Ustaz, dia dengan isteri dia baca Quran. Hari-hari lepas subuh dia baca Quran. Tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan, dia merasai nikmat. Dia rasa ketenangan yang dia tak pernah rasa sebelum ini. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "sebelum ni saya tak pernah rasa tenang macam ni. Bila saya dah baca Quran ni, saya rasa tenang sangat-sangat. Bila bergaduh, suami isteri bergaduh, kadang berlaku juga silap faham. Biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Ini kan pula suami isteri. Kadang-kadang berlakulah sikit apa masalah. Tetapi dia kata tak macam dulu. Kalau dulu 4 hari tak bercakap, sekarang hari tu juga boleh settle. Dan saya tak hot temper, tak panas barang macam dulu dah." Tuan-tuan, itu yang kata Quran. Baca Quran, hayati Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan ingat Allah, zikrullah, baca Quran termasuk zikrullah, menenangkan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, itu hebatnya Quran ini. Dalam segala aspek, dalam segala segi. Hebat. Tambah-tambah orang sekarang, orang yang mengagungkan sains dan teknologi. Betul, hari ini sains teknologi begitu berkembang, begitu hebat. Tapi kita nak bagi tahu bahawa jangan lari daripada taksi Al-Quran. Jangan. Sebab apa, tuan-tuan? Al-Quran ini, kalau kita kata sains hari ini hebat macam mana pun, sebenarnya Quran lagi hebat. Contoh, saya bagi contoh sikit. Iaitu, saya pernah buat satu kajian, tuan-tuan, tentang nyamuk. Tentang nyamuk. Kalau siapa-siapa rajin, bolehlah dia ambil buku, dia baca sikit lah tentang nyamuk ni bagaimana. Dalam Al-Quran Allah cerita tentang nyamuk. Banyak lagi kisah-kisah haiwan dalam Quran ini. Banyak. Tapi saya nak sebut satu, nyamuk contohnya. Lain kali mungkin kita boleh sebut pada waktu lain. Dan nyamuk ini, Allah Ta'ala sebut, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak segan untuk buat perumpamaan seumpama ba'udatan, seekor nyamuk betina. Fama fawqaha itu dalam tafsir disebut fama dunaha. Sama ada tafsir Munir ataupun tafsir Kabir ataupun Al-Kashaf disebut fama dunaha ataupun asghara minha, iaitu yang lebih kecil daripadanya. Allah Ta'ala buat perumpamaan seekor nyamuk betina dan lebih kecil daripadanya. Baik, apa cerita ni? Persoalan pertama, kita tentu terfikir sebab apa Allah sebut nyamuk betina, tak sebut nyamuk jantan. Ba'udatan ni ada tak marbutah. Orang belajar bahasa Arab dia tahulah ba'udah merujuk kepada nyamuk betina. Persoalannya, sebab apa nyamuk betina? Baik, tuan-tuan, kita fikir. Quran diturunkan untuk siapa? Untuk manusia ke untuk nyamuk? Sudah tentu untuk manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda kan? Quran ini untuk bagi hidayah pada manusia. Jadi, kalau Quran cerita tentang nyamuk, sudah tentu nyamuk yang ada kaitan dengan manusia. Allah Ta'ala tak cerita nyamuk semata-mata nyamuk, tidak. Sebab Quran itu untuk manusia. Maka, cuba kita tengok kajian pada hari ini. Nyamuk yang ada kesan pada manusia, nyamuk jantan ke nyamuk betina? Itu soalannya. Tuan-tuan, saya nak tanya, yang gigit kita tu, yang nak main gigit kita tu, jantan ke betina? Kajian mendapati hari ini bahawa yang gigit kita itu adalah nyamuk betina. Sebab nyamuk jantan tidak akan gigit manusia. Sebab apa? Sebab nyamuk ni dia bukan makanan dia darah, tidak. Makanan dia nektar, manis-manisan. Itu makanan nyamuk. Tak kira nyamuk jantan, nyamuk betina. Tetapi oleh kerana nyamuk betina ni dia perlukan protein. Sebab dia bertelur kan. Dia nak melahirkan generasi demi generasi. Maka dia perlukan protein. Jadi bila dia perlukan protein, protein itu boleh diperoleh daripada darah. Maka dengan sebab itulah dia akan cari darah. Antaranya kita lah. Dia tidur, tarik selimut,
Gelap betul, tutup lampu, tarik selimut, nyamuk ni cari jumpa tuan-tuan. Allah bagi radar kat dia memang tepat. Tak. Dia duduk dekat tempat kita tu, atas kulit kita tu, kata-kata tangan kita. Dia akan nak minum darah kita. Dia pula Allah bagi, dia boleh analisis pula darah kita. Dia analisis pula sesuai kata sesuai. Kata sesuai dia akan lari. Kalau sesuai dia akan ambil. Kan? Jadi nyamuk ni tuan-tuan, yang bagi kesan pada kita nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Sebab yang gigit kita nyamuk betina. Kan? Dan nyamuk ni pula tuan-tuan, kalau setakat dia gigit kita, kita rasa gatal, garu. Kat tu je. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala kata bukan sekadar nyamuk, fama fauqah, yang lebih kecil daripadanya. Setengah ulama' dia kata mikroorganisme yang dibawa oleh nyamuk. Bakteria-bakteria, virus-virus yang tak dapat dilihat melainkan dengan mikroskop. Itulah yang buat penyakit denggi, penyakit malaria, penyakit chikungunya dan macam-macam lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, tuan-tuan. Sebab itulah ada seorang orang putih lah, Sir Ronald Ross. Dia ni dianugerahkan dengan anugerah Nobel peringkat antarabangsa. Kerana apa? Kajian dia pasal nyamuknya, satu spesies nyamuk, iaitu tentang nyamuk malaria. 18 tahun dia kaji tentang nyamuk, dapat anugerah pengiktirafan peringkat antarabangsa yang dipanggil anugerah Nobel. Sedangkan nyamuk itu bukan satu spesies, tuan-tuan. Ada setengah menyatakan dia ada 3,500 spesies lebih. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, begitu sekali Quran bila cerita tentang sesuatu perkara, ketepatan perkataan yang digunakan itu memberi sangat-sangat tepat. Dan bila kita faham, Masya Allah, tuan-tuan, ketika mana Quran diturunkan 1400 tahun dulu, orang tak kenal pun nyamuk betina jantan, tak tahu pun. Sebab apa Allah sebut betina pun tak tahu. Kita hari ni pun kalau kita tengok, kita sendiri pun tak kenal kan. Tapi melalui sains dan teknologi, bila dikaji, didapati, rupa-rupanya ada sebab, ada dia punya signifikannya. Sebab itu bila orang mengkaji Al-Quran, dia bukan sekadar baca saja. Baca dapat pahala dah, kita sebut kan. Baca dapat pahala dah, al-muta'abbad bitilawatihi, dikira ibadat bila bacanya. Tetapi bila kita mengkaji Al-Quran, bila kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengkajian dan sebagainya, kita memahami isi kandungan Quran pada waktu itu, lagilah kita merasai nikmat Al-Quran yang memandu kehidupan kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Kita akan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, rasanya masa pun tak mengizinkan kepada kita, lama dah kita bincang. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Jadi insya-Allah pada waktu-waktu yang lain kita akan bincang pula, sebab tajuk mukjizat ni, tajuk yang berkaitan dengan Quran ni sangat-sangat luas. Mudah-mudahan bila kita mengkaji, semakin kita merasai kenikmatan dan kita semakin mendampingi Al-Quran pada setiap masa dan ketika, dan mudah-mudahan kita mendapat keredaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu saudara, apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla. Salah silap saya pun maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.